Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan pengurusan kokurikulum MPU 2071. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya sendiri, Siti Muti'ah binti Jamaluddin, rakan saya Najibah binti Zakaria dan Nur Khadijah binti Arsyad. Okey, apa yang kami akan bentangkan pada hari ini? Yang pertama adalah pengenalan projek. Yang kedua, jawatan kuasa dan keperluan projek. Yang ketiga, keuangan. Dan yang keempat, pelaksanaan dan penutup. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengenalan projek. Okey, kita lihat di sini. Pengenalan projek, apa yang perlu ada sebelum kita memulakan satu projek, mestilah adanya kertas kerja. Dan ini adalah kertas kerja kami. Okey, apa yang perlu ada? Yang pertama sekali, mestilah kena ada logo sekolah. Okey, kita lihat kat sini, logo sekolah. Okey, yang kedua, selepas kita ada logo sekolah, kita mestilah adanya nama dan alamat sekolah. Okey, nama dan alamat sekolah. Yang ketiga, kita projek peringkat dan tahun, kemudian ada garis dan juga nama sekolah dan alamat sekolah sekali lagi. Okey, bagi kertas kerja kami akan membentangkan kertas kerja pertandingan reka cipta dan bahan kitar semula bagi peringkat sekolah 2020-2023. Dan yang terakhir, kita mestilah tulis disediakan oleh siapa dan letakkan nama setiausaha, nama persatuan ataupun kelab ataupun unit beruniform dan nama sekolah. Okey, ini adalah untuk muka depan. Okey, seterusnya kita lihat pula pengenalan. Okey, apa itu pengenalan? Bagi kami punya projek, iaitu pertandingan mereka cipta bahan kitar semula. Okey, kita lihat pendahuluan. Okey, pendahuluan kertas kerja ini bertujuan untuk melaksanakan pertandingan reka cipta bahan kitar semula bagi Persatuan Inovasi dan Reka Bentuk. Pertandingan ini dilaksanakan di peringkat sekolah yang telah dicadangkan dan dipersetujui oleh guru-guru kokurikulum, terutamanya bagi Persatuan Inovasi dan Reka Bentuk. Okey, kita lihat pula sasaran. Ke mana kami sasarkan program ini? Kami hanya menyasarkan kepada tahap 2 sahaja, iaitu tahun 4, 5 dan 6. Dan sasaran kami hanya 10 hingga 20 orang murid sahaja. Okey, seterusnya mari kita lihat rasional. Apanya rasional pertandingan ni? Okey, pertandingan ini pertandingan reka cipta bahan kitar semula yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kendiri yang ada di kalangan murid-murid, terutamanya murid-murid tahap 2 di sekolah rendah. Okey, pertandingan ini juga boleh berfikir di luar kotak ketika menggunakan semula bahan-bahan kita semula atau bahan-bahan yang terpakai ketika mewujudkan hasil yang bernilai dan mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Okey, itu adalah rasionalnya. Mengapa kami mengadakan pertandingan reka cipta bahan kitar semula ini. Okey, objektif bagi pertandingan ini adalah untuk, yang pertama, untuk menggalakkan murid-murid agar dapat berfikir secara kreatif dalam membina hasil ciptaan daripada bahan kitar semula. Yang kedua adalah untuk memupuk semangat kerjasama secara berkumpulan dalam bekerja secara berpasukan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan sikap tentang kepentingan memulihara sumber bahan asli semakin terhad di bumi ini. Okey, itu adalah objektif bagi pertandingan kami, iaitu pertandingan mereka cipta bahan kitar semula. Dan matlamat kami hanyalah untuk meningkatkan semangat kerjasama secara berkumpulan dan melahirkan pemikir yang boleh mengembangkan lagi bakat dan daya kreativiti murid-murid. Okey, seterusnya
jawatankuasa dan keperluan, saya akan serahkan kepada rakan saya Najibah binti Zakaria untuk meneruskan. Terima kasih kepada pembentang pertama kumpulan saya iaitu Siti Mutiah binti Jamaluddin. Saya, Najibah binti Zakaria, akan meneruskan pembentangan kumpulan kami iaitu dari topik 2, jawatan kuasa dan keperluan yang diperlukan dan untuk sesuatu program. Seperti yang kita tahu, jawatan kuasa ini diperlukan untuk melancarkan lagi proses program ketika sebelum, semasa ataupun selepas dijalankan. Jawatan kuasa ini diperlukan dalam setiap program untuk memberikan panduan serta garis panduan dan untuk membentuk sesuatu program yang sempurna dan tidak mengalami sebarang gangguan. Jawatan kuasa dan keperluan yang terdapat adalah seperti senarai jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa pula terbahagi kepada 2 iaitu jawatan kuasa pengurusan dan jawatan kuasa pelaksanaan. Jawatan kuasa pengurusan ini terdiri daripada 4 orang iaitu penaung. Penaung ini adalah nama guru besar sekolah. Guru besar sekolah adalah selaku sebagai penaung. Penasihat satu pula adalah untuk guru penolong kanan 1. Manakala penasihat 2 pula adalah guru penolong kanan hal ehwal murid. Dan seterusnya, jawatan kuasa pengurusan yang seterusnya iaitu pengurusi. Pengurusi ialah JPK co-kurikulum yang dilantik oleh sekolah. Okey, kita lihat pula jawatan kuasa yang kedua iaitu jawatan kuasa pelaksanaan. Terdapat beberapa jawatan kuasa yang kebiasaannya terdapat dalam program ataupun aktiviti dan untuk yang dilaksanakan di sekolah. Okey, apa pula peranan jawatan kuasa? Peranan jawatan kuasa pelaksanaan ni sama juga seperti jawatan kuasa secara keseluruhan, tetapi saya akan menerangkan juga peranan jawatan kuasa pelaksanaan iaitu membantu dalam menjalankan tugas untuk program dan aktiviti yang dilaksanakan. Manakala jawatan kuasa pelaksanaan ini terdiri pada pengarah projek. Pengarah projek ini siapa? Pengarah projek ini ialah bertujuan mempengerusikan pelaksanaan program dan bertanggungjawab dalam melancarkan perjalanan program. Yang kedua, memastikan segala keputusan yang diambil diputuskan dan diambil tindakan. Contohnya, meneliti setiap AJK. Contohnya, menetapkan masa dan tarikh pelaksanaan. Yang ketiga, membantu dan meneliti setiap AJK pelaksanaan lakukan. Manakala tugas sebagai setiausaha pula menyediakan surat bagi jemputan juri pertandingan, perasmi, kegunaan tempat dan surat bagi memohon sumbangan luar daripada sumbangan yang peruntukan yang diperolehi. Yang kedua, mencatat minit mesyuarat sebelum, semasa dan selepas program. Yang ketiga, menyimpan dokumen yang berkaitan dalam fail aktiviti ataupun fail persatuan yang dilakukan. Yang seterusnya, menjalankan tugas lain ketika diarahkan oleh pengurusi. Bagaimana pula dengan tugas bendahari? Bendahari ini adalah pertama, menyediakan belanjawan program. Maksudnya di sini, belanjawan akan menyediakan penyata kira-kira untuk program daripada awal sehingga berakhir. Berapakah nilai yang diperlukan untuk belanjawan? Kedua, memastikan setiap kewangan yang dikeluarkan dicatat dan memastikan kewangan cukup berdasarkan bajet yang dipohon. Yang ketiga, mencatat sumbangan luar seperti dari penjaga. Yang keempat, menyediakan lampuran lengkap setelah program selesai bagi melihat kesemua kewangan yang telah digunakan. Yang seterusnya, membantu pengurusi dalam melaksanakan aktiviti.
Okey, berkenaan apa pula tugas jurucakap pertandingan? Jurucakap pertandingan adalah untuk mengendalikan majlis supaya majlis berjalan dengan lancar dan teratur. Bacaan doa pula adalah ditugaskan kepada kebiasaannya ustaz yang berada di sekolah, iaitu tujuannya adalah untuk melancarkan lagi majlis serta bersetiausaha juga diminta untuk menyediakan teks doa sebelum majlis bermula dan diberikan kepada mereka yang membaca doa. Iaitu seterusnya adalah siar raya. Siar raya ni pula ia adalah untuk memastikan penggunaan PA sistem berjalan dengan baik. Manakala tugas sebagai juri pertandingan iaitu memastikan juri tidak bias. Yang kedua, memastikan permakahan berdasarkan kategori yang ditetapkan ketika dalam mesyuarat. Yang ketiga, memastikan pengiraan markah dilakukan dengan teliti. Yang keempat, memastikan mencatat pemenang dengan jelas dan mudah dipahami oleh jurucakap majlis untuk melancarkan majlis penyampaian hadiah. Manakala AJK kawalan murid pula bertugas sebagai memastikan keadaan sebelum, semasa dan selepas pertandingan berada dalam keadaan teratur dan sistematik. Memastikan tiada pergaduhan antara murid dengan murid lain. Manakala AJK media dan fotografi pula berperanan untuk memastikan foto yang diambil bersesuaian dengan pertandingan yang dijalankan. Kedua, memastikan hebahan untuk menarik peserta dapat dicari. Yang ketiga, memastikan gambar yang diambil merangkumi sebelum, semasa dan selepas majlis. Peranan AJK persediaan tempat pula adalah mengemas dan membersihkan dewan sebelum dan selepas majlis. Yang kedua, menyusun atur bahan yang disediakan oleh guru dan murid untuk memudahkan lagi program itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga, memastikan tempat yang digunakan tidak terdedah kepada bahaya. Yang seterusnya, peranan AJK hadiah. AJK hadiah ini pula berperanan untuk membincang hadiah yang diperlukan berdasarkan bajet yang diperuntukkan dalam kewangan. Yang kedua, memastikan hadiah dibalut dan disusun dengan baik. Yang ketiga, memastikan hadiah juga merangkumi hadiah juri dan perasmi majlis. Manakala pembantu AJK hadiah diperlukan, ia bertugas untuk membantu AJK hadiah untuk mencari hadiah bersama-sama dan memastikan hadiah tidak tertukar dengan pemenang lain. Seterusnya, membantu membuat penanda bagi setiap hadiah. Seterusnya adalah AJK kebersihan. Peranan AJK kebersihan ini pula iaitu memastikan sebelum program bermula, dewan berada dalam keadaan bersih dan kemas. Yang kedua, menyediakan plastik sampah dan bangku sampah untuk membuang hasil guntingan yang dibuat. Yang ketiga, memastikan tugas dilakukan bersama dengan guru dan murid. Yang keempat, memastikan dewan yang digunakan dalam keadaan bersih dan kemas. Ini pula merupakan alatan dan kemudahan yang diperlukan untuk kertas kerja kami, iaitu PA sistem. PA sistem ini diperlukan untuk mengawal suara supaya boleh didengar oleh semua murid. Laptop ini pula untuk memastikan program-program ataupun catatan-catatan dapat dilaksanakan dengan segera. Yang ketiga iaitu pembesar suara. Pembesar suara ini juga diperlukan untuk memastikan tiada gangguan ataupun dapat mendengar suara dengan jelas. Yang seterusnya adalah mikrofon. Mikrofon ini juga diperlukan untuk menjadikan mereka mendengar suara kita dengan kuat. Yang keenam,
yang kelima iaitu hadiah dan sijil. Hadiah dan sijil ini juga diperlukan untuk kita menghargai murid kita setelah mereka berpenat lelah menyertai aktiviti yang diadakan di sekolah. Plastik dan tong sampah ini diperlukan selepas program ataupun semasa program berjalan untuk memastikan kebersihan tempat yang digunakan. Botol ini kami sediakan sebagai tambahan kepada alatan kita semula. Manakala kotak ini juga disediakan oleh kami sebagai alat tambahan jika murid memerlukannya. Peralatan lain murid boleh bawa sendiri. Tidak kisahlah diorang nak bawa gam ke, seletik sendiri ke, surat khabar sendiri, diorang boleh bawa. Ini adalah alatan bebas kecuali tidak dibenarkan alatan elektrik dan alatan tajam. Okey, seterusnya saya akan bagi kepada kawan saya yang seterusnya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada rakan saya Najibah binti Zakaria. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dari segi keuangan. Okey, mari kita lihat bagaimanakah perbelanjaan yang akan kami gunakan, anggaran perbelanjaan. Okey, dari segi keuangan kita akan lihat dari dua perkara, iaitu sumber keuangan dan juga perbelanjaan. Okey, dari mana sumber keuangan kami dapat? Okey, sumber keuangan ni dapatnya daripada duit co-curriculum. Okey, iaitu duit boleh dapat daripada duit yuran co-curriculum ataupun kutipan-kutipan untuk co-curriculum. So, kami menggunakan duit co-curriculum. Okey, berikutnya adalah perbelanjaan, anggaran perbelanjaan. Okey, apakah anggaran perbelanjaan? Okey, anggaran perbelanjaan, okey, macam biasalah kita ada bilangan, keterangan, dan dalam keterangan adanya perkara kos seunit RM, unit dan jumlah kos, dan akhir sekali jumlah keseluruhan. Okey, kita lihat bilangan yang pertama. Perkaranya adalah hadiah pertama, iaitu hadiah bagi pemenang tempat yang pertama. Kos seunit berjumlah RM30 seunit sahaja dengan jumlah kos RM30. Okey, bilangan yang kedua, hadiah kedua iaitu hadiah bagi tempat yang kedua. Kos seunit sebanyak RM20, hanya seunit juga, jumlah kos sebanyak RM20. Bilangan yang ketiga iaitu hadiah tempat ketiga, kos seunit berjumlah RM15 seunit sahaja dan jumlah kos adalah sebanyak RM15. Bilangan keempat, hadiah tempat yang keempat dengan kos seunit sebanyak RM10 seunit juga dan jumlah kos sebanyak RM10. Okey, bilangan yang kelima pula adalah sagu hati bagi tempat yang kelima hingga ke-10 dengan kos seunit sebanyak RM5 sahaja dengan jumlah unit sebanyak 6 unit dan jumlah kosnya sebanyak RM10. Okey, kemudian bilangan yang keenam adalah sijil. Sijil kos seunit berjumlah 50 sen dengan unit sebanyak 20 unit dan jumlah kos sebanyak RM10. Bilangan yang ketujuh adalah kecemasan sebanyak RM55 seunit dengan jumlah kos RM55. Okey, kecemasan ini adalah digunakan apabila berlakunya peningkatan harga pada barang-barang yang peningkatan harga yang mendadak kepada barang-barang dan kita akan menggunakan duit kecemasan. Selain itu juga apa-apa pertambahan dari segi keuangan, kita ada backup iaitu kecemasan. Dan yang terakhir, bilangan yang ke-8 adalah sagu hati kepada juri dengan jumlah kos seunit sebanyak RM30, hanya seunit dan jumlah kos sebanyak RM30. Okey, jadi keseluruhan jumlah kos tadi, jumlah besarnya adalah sebanyak RM200 untuk program kami iaitu pertandingan mereka cipta bahan gitar semula di peringkat sekolah. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pelaksanaan dan penutup kepada rakan saya Nur Khadijah binti Arsyad. Dipersilakan. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Encik Sasi dan juga rakan-rakan. Okay, saya Nur Khadijah binti Arsyad akan menyambung
pembentangan iaitu dalam kumpulan kami reka cipta, bentuk daripada pertandingan reka cipta daripada bahan terbuang. Okey, yang keempat adalah pelaksanaan dan penutup. Okey, kita tengok tentative program. Yang pertama, masa akan dimulakan pada 2 petang. Yang ini akan bermula taklimat dan peraturan yang akan dibacakan atau oleh guru persatuan inovasi dan reka bentuk. Okey, ini mengambil masa 15 minit lah untuk taklimat dan peraturan kepada pelajar-pelajar yang masuk pertandingan tersebut. Okey, 2 suku hingga 3.5. Ya, ini dalam tempoh masa kita tetapkan dalam 60 minit pertandingan reka bentuk daripada barang-barang terbuang ni dijalankan lah. Okey, bermula 3.5, kita bagi tempoh masa sejam sahaja. Okey, 3.5 hingga 3.50 rehat. Dan masa inilah para juri akan mengambil penilaian terhadap hasil kerja ataupun hasil pertandingan pelajar. Okay, 3.50 hingga 4.40 setiap pelajar ni akan membentang pula hasil kerja mereka, apa yang mereka buat tersebut. Okey, 4.40 hingga 4.50 juri akan memberi maklum balas setiap hasil kerja pelajar. Okey, jadi dari situ juga juri akan mengumumkan pertandingan tersebut. Okey, 4.50 hingga 5 petang penyampaian hadiah daripada pengumuman tadi, dan hadiah akan disampaikan, dan pukul 5 akan mula gotong royong dan juga bersurai. Okey, kita tengok pada pelaksanaan. Yang pertama, okey, syarat-syarat dan peraturan pertandingan. Okey, yang pertama terbuka kepada peserta daripada tahap 2 sekolah rendah sahaja, terbuka pada tahap 2. Yang kedua, pertandingan adalah secara individu serta diberi masa selama 60 minit. Yang tadilah dalam tentatif tadi sejam sahaja masa diberikan. Okey, pertandingan bertemakan bahan kita semula. Peserta tidak dibenarkan membawa bahan tambahan kita semula. Okay, jadi peserta akan gunakan bahan yang diberikan oleh kelab tersebut sahaja, oleh pihak penganjur. Dan yang ke-6, peralatan elektrik adalah tidak dibenarkan. Contohnya gam pistol dan sebagainya lah, untuk mengelakkan kecederaan berlaku. Okey, dan seterusnya kaedah dan tempoh pendaftaran. Pendaftaran dilakukan seminggu sebelum tarikh pertandingan. Okey, sebelum tarikh pertandingan, pendaftaran kita akan blast Google Form dan untuk pelajar isilah. Okey, kaedah yang digunakan adalah pendaftaran melalui Google Form. Okey, mula kami akan maklumkan dulu kepada semua tahap 2 pelajar, semua pelajar tahap 2 yang kelab inovasi ni akan mengadakan pertandingan reka cipta daripada bahan terbuang. Okey, dan seminggu sebelum tarikh pertandingan, kami akan keluarkan link Google Form untuk pelajar isi, dan penyertaan ini terhad kepada 20 orang peserta sahaja. Jadi first come first serve lah. Jadi dah cukup 20 orang peserta maksimum, kita akan tutupkan pendaftaran tersebut. Okey, dan penilaian. Yang pertama, hakim akan mengadili hasil berpandukan aspek dan kriteria yang dinilai. Keputusan hakim adalah muktamad. Borang kriteria pemakahan adalah seperti berikut. Okey, boleh tengok sebelah kiri kita. Borang kriteria pemakahan yang akan dinilai oleh juri ataupun hakim ni. Kriteria yang pertama, kreativiti reka bentuk yang membawa markah 50 markah. Okey, yang kedua, persembahan yang membawa 15 markah, kekemasan yang membawa 15 markah juga, menepati tema yang membawa 15 markah, dan kebersihan membawa 5 markah. Okey, yang pertama, kreativiti reka bentuk ni kita nilai lah daripada apa yang pelajar buat tu, kreativiti mereka lah. Dan tadi ada persembahan, ada
tentatif tadi ada, selepas dia rehat dia akan mempersembahkan pula dia punya ciri-ciri setiap yang dia orang buat tu, pelajar buat. Okey, yang ketiga kekemasan. Okey, kekemasan daripada hasil kerja mereka. Dan yang keempat mestilah menepati tema daripada bahan kita semula. Dan yang kelima kita juga mengambil kira kebersihan setiap tempat pelajar yang buat melaksanakan hasil produk tu, tempat tu mestilah bersih. Okey, dan akhir sekali penutup adalah menjadi harapan agar segala perancangan yang diaturkan memberi faedah kepada murid dan warga sekolah serta dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan dengan jayanya. Okey, untuk dalam kertas kerja mestilah perlukan tanda tangan yang disediakan oleh Setiausaha Persatuan Inovasi dan Reka Bentuk tersebut dan disemak oleh penolong kanan co-curriculum dan disahkan oleh guru besar sekolah. Okey, adalah Google Form yang kami gunakan untuk pendaftaran penyertaan pertandingan reka cipta bahan kita semula yang memerlukan pelajar menulis nama penuh dan kelas dan mereka akan submit. Selepas cukup maksimum 20 orang pelajar yang telah mendaftar, kami akan tutupkan link Google Form ini. Jadi siapa first come first serve lah untuk pertandingan tersebut. Okey, sebelum pendaftaran dimulakan, kami mengedar dahulu surat makluman ataupun pemberitahuan kepada tentang pertandingan reka cipta bahan kita semula bagi Persatuan Inovasi yang dianjurkan oleh Persatuan Inovasi dan Reka Bentuk. Okey, surat-surat ini diedarkan kepada pelajar tahap 2 sahaja. Okey, dan akhir sekali contoh surat jemputan juri yang telah kami berikan kepada juri yang jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.